Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bincang pula standard pembelajaran 2.1.2, di mana untuk bahagian ini murid mestilah boleh menunjukkan cara penyediaan slide sel haiwan dan sel tumbuhan mengikut prosedur yang betul. Yang pertama sekali dilihat di sini contoh bentuk sel bawang yang sepatutnya kita akan dapat lihat di bawah mikroskop bila kita membuat slide sel ini dengan betul. Dan dilihat di sini sebenarnya ada banyak sel. Sekarang ni cikgu lukiskan bahagian luar satu sel yang lengkap secara individu. Ini satu sel. Dan ini pun kalau cikgu buat lagi, cikgu menggunakan mouse, jadi dia punya garisan ni tak berapa nak licin dan tak berapa nak lurus. Satu lagi, banyak lagi. Ini satu, ini pun ya, ini pun ya. Ini merupakan sel-sel sel-sel bawang secara individu. Yang di sini juga kamu dapat lihat ada satu bentuk yang hampir sfera bulat, warna biru gelap ini. Ini merupakan organel yang ada dalam setiap sel yang dinamakan sebagai nukleus. Dan nukleus ini sebenarnya berfungsi untuk mengawal segala aktiviti yang dilakukan oleh sel bawang tersebut. Okey, kemudian kita juga akan buat slide haiwan. Dari slide yang paling mudah sekali kita akan ambil sel pipi dari sel pipi kita sendiri, dan ini adalah contoh sel-sel, image sel yang akan dapat kita lihat di bawah mikroskop. Jadi ini merupakan satu unit ataupun satu individu sel. Kita ada lagi di sini, di sini, ini pun dia, ini pun dia. Nampak sebahagian daripadanya, daripada sel-sel pipi tersebut. Dan juga ada bahagian yang hampir sfera, hampir bulat di tengah-tengah ini, yang juga sama dengan sel bawang, menunjukkan kepada kehadiran organel yang bernama nukleus. Nama dia nukleus. Maaf, tulisan cikgu ni mungkin tak berapa cantik kerana cikgu menggunakan mouse. Okey, dan ini adalah contoh mikroskop. Ini mikroskop yang boleh dikatakan klasik lah, kerana ini adalah mikroskop cahaya. Dia menggunakan satu cermin di sini untuk mendapatkan cahaya secara umumnya daripada sumber cahaya matahari yang memang ada wujud sesemudah di dunia kita, dan akan dipantulkan melalui slide masuk ke kanta yang pertama dan akhirnya masuk ke kanta yang kedua di sini, dan mata kita akan berada di sinilah. Kita akan melihat di sini mata kita. Okey, itu secara umumnya. Dan ini di gambar ada pelajar-pelajar di Malaysia, program sini daripada Perak, sedang melakukan proses untuk menghasilkan slide sel tersebut. Ini mikroskopnya. Ini lebih maju daripada yang tadi. Ini menggunakan elektrik. Jadi dia tidak akan dipengaruhi oleh cuaca pada hari tersebut. Namun kalau mendung, biasa kalau kita menggunakan mikroskop cahaya yang bukan elektrik, kita terpaksa mungkin letakkan di tepi tingkap dan sebagainya untuk mendapatkan banyak cahaya. Jadi bila kita gunakan mikroskop elektrik ini, jadi kita tidak perlu berada di tepi tingkap lah. Kita pasang elektrik, maka kita boleh menghasilkan cahaya. Sekarang ni kita tengok dahulu perbandingan di antara saiz benda hidup. Di mana kita dah bincangkan sebelum ini, semua benda hidup binaan asasnya adalah sel. Dan sel itu sangat seni.
Jadi kita tengok perbandingan yang ada di muka bumi kita. Ini adalah unit terkecil zarah yang boleh setakat ini boleh kita lihat, kita tentukan, dinamakan sebagai atom. Sebenarnya dalam atom ini pun ada lagi partikel-partikel ataupun zarah-zarah yang lebih kecil dinamakan sebagai subatom. Dan di sini kita lihat saiznya. Saiznya bergerak daripada kiri ke kanan. Di mana bila bergerak daripada kiri ke kanan, organisma ataupun benda hidup ini saiznya semakin bertambah. Dan di sini kita ada atom 0.1 mikron. Ini pun kita ada asid amino 1 nanometer. Nano ni adalah satu unit yang kecil. Kemudian tapi makron lebih kecil daripada meter. Kemudian kita ada protein dalam bentuk 3D layer. Kita ada saiznya lebih kurang 10 nanometer. Kemudian kita ada virus. Ini virus dinamakan sebagai bacteriophage. Sekarang dunia sedang diserang oleh virus COVID-19. Yang ini adalah virus juga, menyerang bakteria. Dan saiznya antara 10 nanometer sehingga 100 nanometer. Kemudian kita ada chloroplast. Saiznya lebih kurang 1 mikrometer. Kita ada bakteria. Dan kita ada sel tumbuhan dan sel haiwan. 1 mikrometer, 100 mikrometer. Kemudian kita ada ovum manusia. Jadi sel ovum merupakan sel yang paling besar dalam badan manusia. Kemudian kita ada ovum katak yang lebih besar daripada ovum manusia. Kita disebut 1 cm. Kemudian kita ada tikus. Tikus ini kalau kita tengok saiznya antara 1 cm hingga 0.1 meter lah. Kemudian kita ada telur unta besar. Kita ada bunga rose di sini. Kemudian kita ada manusia di sini. Manusia ni secara rata ni ketinggian dia lebih kurang 1 meter lah. 1 lebih. Dan ada yang 2, jarang-jarang lah. Lebih daripada itu pun jarang sangat. Dan akhir sekali di sini kita ada organisma yang terbesar di dunia, iaitu ikan paus biru. Dan saiznya kalau lihat di sini antara 10 meter hingga 100 meter. Itu saiz untuk ikan paus biru. Dan kalau lihat dia dibahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama, di antara 1 mikron ini sehingga 10 mikrometer ini, untuk melihatnya kita perlukan kepada mikroskop yang sangat canggih, sangat mahal harganya, dinamakan sebagai mikroskop elektron. Mikroskop elektron yang mampu untuk membesarkan saiz organisma di sini. Untuk mikroskop cahaya yang biasa kita gunakan di makmal, yang taklah murah sebenarnya, tapi taklah mahal sangat. Sebab dia lebih kurang di sini, sehinggalah di sini. Jadi kita boleh gunakannya untuk melihat kewujudan kloroplast dalam sel. Bakteria pun kita boleh lihat, sel tumbuhan dapat lihat, ovum manusia sebagainya sampailah di sini. Dan selepas itu, selepas daripada saiz ini, barulah kita boleh melihat dengan menggunakan mata kita tanpa bantuan alat untuk membesarkan image. Jadi itu menunjukkan bahawa bila kita mengkaji mengenai sel, kita terpaksa gunakan bantuan mikroskop. Sama ada mikroskop cahaya atau mikroskop elektron. Jadi sel adalah sangat seni dan hanya boleh dilihat melalui mikroskop. Jadi itu kesimpulannya.
Sekarang kita tengok bahagian utama mikroskop cahaya. Ada 11 bahagian. Okay, ini adalah mikroskop cahaya yang ringkas. Jadi yang pertama sekali dia ada tiub badan. Biasanya mikroskop ini dibuat daripada bahan logam, besi, poli dan sebagainya. Jadi tiub badan ini adalah untuk menetapkan kedudukan kanta. Jadi kita akan tengok nanti mikroskop ini ada 2 set kanta. Jadi kanta yang pertama dinamakan sebagai kanta objektif. Kanta objektif adalah kanta yang dekat dengan slide kaca yang akan kita gunakan untuk meletakkan sel tersebut. Objektif kerana apa yang nak kita lihat itu dinamakan sebagai objek. Okey, seterusnya di bahagian bawah di sini. Bahagian bawah di sini sebenarnya adalah struktur untuk mengawal kemasukan cahaya. Cahaya akan datang daripada pantulan yang berlaku pada cermin satah di sini. Dinamakan sebagai diafragma. Bukaan menggunakan cahaya daripada sini masuk dan menembusi slide dan masuk pula ke kanta objektif. Jadi ini cermin satah yang akan memantulkan cahaya. Okey, seterusnya kita ada kanta yang kedua. Kanta yang kedua dinamakan sebagai kanta mata kerana mata kita akan berada di sini lah. Mata kita akan berada di sini untuk melihat ke dalam mikroskop ini. Okey, seterusnya kita ada struktur dinamakan sebagai pelaras kasar. Jadi, pelaras kasar ini sebenarnya akan menggerakkan tiub badan ini ke atas ataupun ke bawah untuk kita dapatkan imej yang jelas, dapatkan imej yang jelas. Kemudian kita ada pelaras halus. Selepas kita gunakan pelaras kasar ini, selepas kita dapat kedudukan objek tadi yang nak kita lihat tadi dan kita dah nampak dengan jelas, kita akan gunakan pelaras halus ini untuk menghasilkan imej yang tajam, di mana sangat jelas. Itu maksud tajam itu. Dia akan menyebabkan kita dapat lihat dengan jelas perbezaan di antara sel yang nak kita lihat dengan persekitarannya. Jadi kita akan gunakan pelaras halus itu untuk menambahkan lagi kejelasannya, ketajaman imej tersebut. Okey, kemudian kita ada lengan. Lengan ini untuk menetapkan kedudukan bahagian atas yang melibatkan kanta dengan bahagian bawah ni. Sebenarnya tempat untuk kita stabilkan mikroskop ini dan juga kita nak letakkan slide kaca yang kita bina di situ. Okey, kemudian kita ada 2 klip sini dan juga di sini sebenarnya. Ini untuk menetapkan kedudukan slide kaca. Ianya tidak bergerak. Okey, kemudian kita ada bahagian tapak. Tapak ni untuk letakkan mikroskop ni atas meja contohnya. Ini tapak dia. Okey, kemudian kita ada pentas. Di sini adalah pentas. Pentas ini adalah tempat untuk kita letakkan slide kita. Jadi itu secara umumnya komponen-komponen yang ada pada mikroskop. Jadi ini untuk kita ulang sekali lagi. Kamu perlu tahu dan ingatlah struktur dan komponen-komponen yang ada pada mikroskop. Ini dia nak bagi pada kamu lah outline dia supaya kamu boleh ingat. Okay. Sekarang ni sebelum kita teruskan ke slide seterusnya, kamu boleh uji ingatan kamu, uji kefahaman kamu dengan cuba mengisi label-label yang ada pada mikroskop ini. Okay. Jadi ini kita ada 1 sehingga 14. 40 untuk kamu tentukan apakah nama komponennya.
Okey, seterusnya kita tengok pula fungsi, fungsi setiap komponen yang ada pada mikroskop ini. Jadi yang pertama, tiup badan. Fungsi dia adalah menjajarkan kedudukan objek. Maksudnya menghasilkan satu laluan cahaya yang lurus, sebab cahaya sifat dia bergerak lurus. Okay. Jadi itu tugas dia, supaya dia kanta yang ada pada mikroskop ini, bila kita ubah dia tetap dalam satu garisan, satu barisan antara kanta objektif dengan kanta mata. Okey, kanta objektif tugas dia untuk pembesaran spesimen. Okay. Dan di sini kalau sebagai contohnya kita ada empat kanta objektif, 1, 2, 3, 4. Okay. Dan biasanya bila kita gunakan mikroskop, apabila kita memulakan pemerhatian kita menggunakan kuasa pembesaran yang paling rendah sekali. Jadi itu fungsi dia sebenarnya untuk kita memastikan kedudukan sel tersebut. Seolah kita akan ubah pembesaran kepada lebih besar secara berturut-turut tapi bermula daripada pembesaran yang paling rendah. Okey, pentas itu fungsi dia meletakkan slide kaca. Diafragma mengawal jumlah cahaya yang memasuki kondenser. Kondenser ni biasanya untuk menghasilkan cahaya yang tidak terlampau panas. Kalau terlampau panas, dia boleh menyebabkan berlaku proses pengeringan kepada slide kaca kita. Okey, sebenarnya kita ada cermin. Tugas dia memantulkan cahaya ke diafragma. Kanta mata. Tugas dia membesarkan saiz image spesimen. Di dalam mikroskop sebenarnya berlaku dua kali pembesaran. Pembesaran yang pertama berlaku pada kanta objektif. Pembesaran yang kedua akan berlaku pada kanta mata. Okey, pelaras kasar. Tugas dia, fungsi dia untuk pemfokusan kasar. Pelaras halus, tugas dia untuk pemfokusan tajam. Lengan, tugas dia menyokong tiup badan mikroskop. Klik, tugas dia menetapkan kedudukan slide kaca. Jadi itu fungsi-fungsi komponen-komponen yang ada pada satu mikroskop. Dan yang terakhir adalah tapaknya. Tapak tugas dia menstabilkan mikroskop tersebut. Sekarang kita tengok 8 langkah yang betul menggunakan mikroskop. Yang pertama, letakkan mikroskop di atas meja yang rata. Dengan bahagian lengan mikroskop menghala ke arah kamu. Ini rata ni adalah sangat perlu. Meja rata ini akan menjadikan mikroskop ini dalam keadaan stabil. Akan di tempat yang rata. Dan ini lengan yang dimaksudkan ni, lengan ini berada menghala kepada kamu. Jadi kita akan berada di sini. Kita akan berada di sini. Bukan berada di ini, bukan berada di sebelah sini. Okey, seterusnya yang kedua. Putarkan kanta objek kuasa rendah sehingga berada tepat di atas lubang pentas tersebut. Jadi mulakan dahulu dengan kanta objek yang berkuasa rendah. Biasanya bila kamu pusingkannya, bila sampai kepada kedudukan betul, ada bunyi klik, ataupun kamu dapat rasakan bila dia berada pada kedudukan yang betul, dia menjadi sedikit sukar untuk kita pusingkan lagi. Okey, jadi ini kedudukan dia, kanta objek. Okey, yang ketiga, laraskan diafragma dan cermin supaya jumlah cahaya masuki mikroskop adalah maksimum. Laraskan diafragma untuk menggunakan kuantiti kita boleh ubah
kuantiti kemasukan cahaya, dan ini adalah untuk memastikan kita mendapat pantulan cahaya yang maksimum. Yang keempat, letakkan slide yang mengandungi spesimen di atas pentas makroskop dan kepitkan dengan klip makroskop. Ini tempat ni dah pun ditunjukkan pada kamu, saya besarkan sikit. Besar saya. Ini dia punya slide dia. Kemudian kita akan gunakan klip ini supaya slide ini tidak bergerak. Kita pentas. Okey. Langkah yang kelima, putarkan pelaras kasar supaya pentas dinaikkan secara perlahan-lahan sehingga menghampiri kantah objek. Jadi ini bahagian sini adalah bahagian untuk pelaras kasar. Bila kamu pusingkan dia, dia akan menyebabkan pentas ini naik ke atas ataupun turun ke bawah. Jadi kita putarkan sambil kita lihat pada bahagian kantah mata ini, kita nak dapatkan kedudukan image yang baik. Kemudian yang saya tulis ini pelaras kasar. Yang bawah ni adalah pelaras halus. Okey, so yang keenam, sambil melihat melalui kantah mata, putarkan pelaras kasar untuk menaikkan kantah objek supaya imej yang lebih jelas akan kelihatan. Yang ketujuh, putarkan pelaras halus. Ini pelaras halus. Bagi mendapatkan imej yang tajam. Dan yang ke-8, apabila imej spesimen sudah dapat dilihat melalui kantah mata, tukarkan kantah objek kuasa rendah daripada 4 kali pembesaran ke 10 kali pembesaran, dan jika tak jelas lagi, kita gunakan pembesaran yang terakhir 40 kali pembesaran untuk membesarkan saiz imej objek yang nak kita lihat. Jadi itu yang 8 langkah yang betul dalam penggunaan makroskop. Kantah objek. Okey, so kita tengok pula prosedur untuk menyediakan slide bawang. Langkah menyediakan slide bawang ini. Jadi yang pertama, titiskan setitik air suling ke atas sekeping slide kaca. Jadi kita ambil slide kaca, titiskan air suling. Gunakan pisau kecil dengan berhati-hati untuk memotong sebahagian daun sisi succulent bawang besar dengan cermat. Succulent ini maksudnya sel yang mengandungi banyak air. Sel bawang kita tahu dia ada banyak kandungan air di dalamnya. Okey, yang kedua, kukilkan lapisan epidermis dalam daun sisi succulent dengan menggunakan forceps. Ini forceps. Forceps ini kita kepitkan, kita ambil satu daripada epidermis atau lapisan-lapisan yang ada pada bahagian dalam permukaan sel bawang ni, dan kita tarik menggunakan forceps untuk menghasilkan satu lapisan sel bawang yang nipis. Kalau kita menghasilkan satu lapisan sel bawang yang tebal, kita akan dapat lihat sel ini dengan tidak jelas kerana dia akan saling bertindih di antara satu sama lain. Jadi untuk dapatkan imej sel bawang yang jelas, kita perlu hasilkan satu lapisan yang sangat nipis. Kalau boleh, lapisan satu sel sahaja. Okey, yang ketiga, letakkan lapisan epidermis itu ke atas titisan air suling di atas slide kaca. Kemudian titiskan setitik larutan iodin ke atas sel epidermis bawah. Jadi, fungsi larutan iodin ini adalah untuk mewarnakan sel bawah tersebut supaya dapat kita lihat dengan jelas. Kalau tidak, dia tidak berwarna, jadi sukar untuk kita bezakan organel ataupun struktur sel yang ada pada sel bawang tersebut.
Iodin ini biasanya kita gunakan untuk mengesan kanji, kehadiran kanji pada mana-manalah. Jadi jika dalam sel bawang itu ada komponen yang berisi dengan kanji, maka dia akan menghasilkan warna yang jelas, warna biru gelap atau warna hitam lah. Okey, yang keempat, gunakan jarum tenggek supaya berada tenggek sebenarnya untuk menurunkan kaca penutup yang dicondongkan pada sudut 45 darjah. Di sudut di sinilah, sudut di antara kaca dengan penutup slide kaca dengan slide kaca ini kita letakkan dulu pada sudut 45 darjah. Kemudian kita akan condongkan ke atas lapisan epidermis bawang secara perlahan-lahan. Secara perlahan-lahan ini sebenarnya kita nak elakkan yang pertama sekali berlaku percikan pada slide kita. Yang kedua, supaya kedudukan sel bawang tidak berubah. Dan yang ketiga, supaya tidak berlaku gelembung udara terperangkap pada slide kita. Sebab bila ada gelembung udara, dia akan mengganggu pandangan kepada objek tersebut. Yang kelima, kita akan gunakan kertas turas untuk menyerap larutan iodin yang berlebihan. Jadi kita letakkan di bahagian tepi slide penutup ini untuk kita serap lebihan larutan. Kalau tidak, dia akan melekat pada kaunter objektif dan mungkin menyebabkan pencemaran kotoran melekat pada kaunter tersebut dan akan mengganggu pandangan kita. Dan yang keenam, perhatikan sel epidermis bawang di bawah mikroskop dengan menggunakan kaunter objek kuasa rendah, kemudian diikuti dengan kuasa yang tinggi. Sebagaimana kita bincangkan sebelum ini, kita mulakan pemerhatian kita dengan menggunakan kaunter objek kuasa rendah dahulu. Okey, ini nak tunjukkan macam mana kita kupilkan lapisan yang ada pada bawang. Bawang ni ada banyak lapisan. Kita boleh potong dia, kemudian kita asingkan lapisan dia, kemudian kita gunakan forceps untuk mengambil satu lapisan yang sangat nipis dan kita tarik dia. Maka kita akan dapat menghasilkan satu lapisan sel bawang tersebut. Dan ini apa yang sepatutnya dapat kita lihat. Ini secara umum. Setiap slide akan menghasilkan sel yang berbeza, jadi tak semestinya macam inilah. Tapi ini secara umumnya bentuk sel epidermis bawang yang akan dapat kita lihat di bawah mikroskop. Di sini pun ada berpuluh-puluh sel bawang. Jadi cikgu nak highlightkan satu yang besar di tengah ini. Jadi sekarang ni cikgu warnakan dia punya dinding sel dia. Ini satu individu sel bawang dan dapat lihat jelas warna biru yang hampir sfera ini merupakan nukleus. Ini nukleus organel yang mengawal semua tindakan yang berlaku di dalam sel bawang ini. Okey, kita bagian di sini nukleus dan bahagian luarnya ini adalah matriks dinamakan sebagai cytoplasma. Dan bila kita gabungkan dua komponen ini, nukleus dan cytoplasma digabungkan bersama, maka kita kenali sebagai protoplasma. Maksudnya protoplasma ini adalah nukleus dan juga cytoplasma sel. Okey, dan bahagian luar sel bawang ini, sel bawang ini sel tumbuhan ada satu komponen atau struktur khas sel dinamakan sebagai dinding sel. Dan dinding sel ini akan menyebabkan sel bawang ini mempunyai bentuk yang tetap. Dan di bawah dinding sel ada satu lagi lapisan yang dinamakan sebagai membrane sel.
Okey, jadi kita berhenti di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.